Lebih 13 bilion data pengguna keluar masuk premis direkodkan melalui aplikasi MySejahtera bagi tempoh tahun lalu. Dengan fungsi utama aplikasi berkenaan sebelum ini adalah untuk tujuan pengesanan kontak rapat. Namun ketika negara kini dalam fasa peralihan ke endemik, ia dikatakan sudah tidak berkesan berikutan kes harian jangkitan COVID-19 yang tinggi dalam komuniti dilapor saban hari. Ikuti kupasan wartawan Khairul Rizwan Azizan. Kementerian Kesihatan pada 28 Mac lalu memaklumkan daftar masuk MySejahtera menyaksikan penurunan sebanyak 26%. Adakah itu petanda bahawa rakyat kini mula semakin hilang kepercayaan kepada MySejahtera selepas beberapa kontroversi dan juga isu yang timbul sejak kebelakangan ini? Justru timbul persoalan, apakah aplikasi berkenaan masih lagi relevan untuk digunakan masa kini? Pelbagai isu berkaitan MySejahtera mula dibangkitkan sejak kebelakangan ini hingga terpaksa dibahaskan di Dewan Negara. Sama ada daripada isu melibatkan soal keselamatan dan kerahsiaan data pengguna, pemilikan aplikasi berkenaan serta persoalan kos sebenar yang perlu dibayar kerajaan terhadap syarikat yang berpangkalan di Singapura itu. Kami panjangkan soalan berkenaan kepada Geostrategis Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Azmi Hassan. Bagi analogi lah, kalau kita risau data MySejahtera kita perlu juga risau dalam data kita dalam Facebook. Kita perlu juga risau dalam kalau kita gunakan pembelian online, dalam Shopee ke dalam Lazada. Data kita banyak dalam tu. Jadi kenapa kita perlu risau MySejahtera tapi tak risau dalam pembelian online itu? Jadi ini yang saya katakan timbul silap faham. Silap faham kerana syarikat itu berpangkalan di Singapura. Shopee pun Singapura, Lazada pun Singapura, lagi teruk Facebook Amerika Syarikat. Jadi ini dikatakan tak sepatutnya timbul kekeliruan. Malah beliau yakin kos MySejahtera jauh lebih rendah daripada angka yang didakwa sesetengah pihak. Tapi bagi saya seperti kata Khairi Jamaluddin, tak adalah sampai 338 juta. Mungkin bagi saya tak sampai 30 juta kerana kita hanya menggunakan aplikasi MySejahtera. Sedikit saja dikatakan dalam perisian yang dimiliki oleh syarikat tersebut. Jadi perkara kedua itu perlu diterangkan berapa banyak kerajaan terpaksa bayar selepas rundingan tamat. Kalau perkara yang kedua itu dapat diterangkan, bagi saya ianya akan dapat selesaikan kerisauan ataupun kemelut MySejahtera itu. Dan ketika ditanya di manakah hala tuju penggunaan MySejahtera seterusnya, ini pandangan beliau. Menteri dah cakap, dan ramai ahli politik menteri cakap MySejahtera itu sepatutnya dikurangkan penggunaannya. Memang betul. Dalam kita beralih ke fasa endemik itu, penggunaan MySejahtera tak relevan lagi. Maksudnya check-in tak relevan. Cuma yang relevan adalah status vaksinasi kita. Itu saja. Jadi dalam hal itu, kerajaan berada dalam landasan yang lebih tinggi untuk berunding dengan harga. Nada sama turut disuarakan Presiden Persatuan Pengguna Subang dan Shah Alam KASA, Datuk Dr. Jacob George. Lepas kontak tracing itu dikeluarkan, soalan pokok yang kita tanya sekarang iaitu kenapa kita tak nak membekukan MySejahtera sebab dia tak boleh mainkan peranan lagi. Okey. So jika kita bekukan, soalan yang kedua yang kita akan tanya itu adalah apa akan jadi kepada maklumat yang ada di dalam sana. Siapa memantau? Adakah kita satu oversight committee daripada luar yang memantau, yang mengambil tanggungjawab supaya maklumat yang telah dikumpul itu tidak dijual, tidak digunakan oleh golongan-golongan yang tidak bertanggungjawab. Laporan Khairul Rizwan Azizan, TV3.